Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bab yang keenam, tajuknya ialah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, lupa ni dia kan dalam bahasa Arab ialah nasiya. Nasiya, yansa. Ya, yansa. Ya, dalam Quran misalnya ada disebut ya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, ya. Dia lupa kejadian asalnya. Nasiya khalqahu, ya. Dia lupa kejadian asalnya. Ataupun di sana juga ada ayat yang lain disebut fanasiyallah, ya, dia lupa Allah, ya, fanasiyallah. Maknanya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pula disuruh ingat Allah ini banyak kali, terutamanya dalam misalnya khutbah kedua akhir sekali. Dalam khutbah kedua akhir sekali, dalam bahasa di sana ada ayat di dalam khutbah kedua Jumaat akhir sekali pagi yang disebut dalam wa aqimis shalah. Macam dalam innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah. Ya, apa makna? Ingatlah Allah. Fadhkurullah. Fa tu maka. Ya, maka. Fadhkurullah. Maknanya ingatlah. Dia memanglah kita terjemahkan zikrullah itu berzikirlah kepada Allah. Zikrullah itu maknanya ingat Allah. Ya, kita jangan anggap zikir itu hanya pada qauli, ya. Tetapi sebenarnya qalbi itu yang nombor satunya. Yang ingat Allah itu tak semestinya dengan qauli, ya. Qalbi itu nombor satu. Macam kita tengok ada seorang menung je. Apa yang kita ingat ni? Kan? Dia sedang mengingat tu walaupun dia tak sebut. Cucu teman katanya. Contoh maksudnya kan, cucu teman. Ingatkan cucu dah jadi anak orang. Ingatkan anak dah jadi suami orang. Saja. Kau ada yang teringat-teringat. Kau ada yang teringat dah. Ingatkan suami udah berbatu dua. Udah kat alam barzakh bersih. Tak ada kena-mengena dengan mana pihak, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Jadi maknanya situ, ingat ni tak semestinya sebutan. Ingat ni sebenarnya adalah qalbi itu. Tapi sebutan itu membantu. Sebutan itu membantu, ya. Jadi dalam masa di hujung khutbah Jumaat yang kedua tu, fadhkurullah, apa nak sambung? Fadhkurullah yadhkurkum. Tak tahu berapa ribu kali dah kita dengar. Pun tak bel. Tunjukkan terangnya hati. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Ingat Allah itulah yang terbesar. Perbuatan yang terbesar dalam kehidupan ini ialah ingat Allah. Ya, perbuatan yang terbesar dalam hidup ini adalah ingat Allah. Bahkan disuruh sembahyang itu pun supaya ingat Allah. Aqimis shalah li dzikri, kan? Aqimis shalah li dzikri. Ingatlah, buatlah sembahyang. Dirikanlah sembahyang untuk ingat aku, kata Allah. Ya, aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku, kata Allah. Jadi kita buat sembahyang itu bukan kata semata-mata sembahyang, ya, tapi supaya kita itu ingat Allah. Jadi dalam khutbah itu di hujungnya
fadhkurullah yadhkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah, nescaya Allah ingat kepada kamu. Washkuruhu, dan cuba bagi makna washkuruhu, washkur. Bersyukurlah akan dia. Washkuruhu, kemudian yazidkum, dia akan tambah bagi kamu. Ujungnya wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah itulah yang lebih agung daripada segala-galanya. Jadi maknanya kita kata zikrullah itu qauli wa fi'li, itu sebenarnya dia punya sebenar dasarnya adalah qalbi, itu ingat Allah. Ya, dasarnya adalah qalbi, mungkin tidak dalam bentuk qauli, tetapi hatinya ingat. Macam seseorang yang ingat seseorang yang lain, walaupun tidak sebut, tapi hatinya itu mengingat. Dia dah diam, dia apa diingat. Ayam itik ke, contoh ayam itik ke, jadi maknanya ingat ini tak semestinya disebut, tak semestinya disebut, Jadi ingatlah Allah, dipanggil fadhkurullah, dan Allah akan ingat kita, yadhkurkum. Lawannya ialah nasiyallah, nasiyallah, lupa Allah. Apakah petakanya, apakah musibahnya, ya, apabila kita itu lupa Allah. Tuhan kata ala bidzikrillah, maka ujungnya apa? Tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah terbarulah tenang hati. Maknanya adalah tak ingat Allah, tak ada langsung ingat Allah. Walaupun sedang zikir tapi tak ingat Allah pun tak jadi. Sedang berzikir, mulutnya, qaulinya, qalbinya tak ingat Allah pun. Hatinya tak ingat Allah. Kerana besar sini kecil. Sana ada kuat, sini tak ada kuat. Sampai terpoyak. Sampai pecah. Walaupun zikirnya nyebut nama Allah, hatinya tak bersama Allah. Ya Allah, ya. Sebab itulah tak elok kita beridam masa orang zikir, kacau. Tak elok kita bercakap masa orang tengah sembahyang, kacau. Pasal orang sembahyang itu nak ingat Allah, yang kita berlabut. Ngilai apa dia, tak usah kita berlabut. Tak usah. Dah ambil pada dia kan. Lagi pun jangan jumpa minggu sesuai kena. Jadi kena break sikit. Orang sembahyang. Slow sikit. Habis orang sembahyang, bantai, kagum balik. Jadi kita kena berjaga dalam bab ini, sebab orang sedang mengingat Allah. Jangan kita menghalang orang cuba nak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan, maka cara mengingat Allah itu qaulinya, fi'linya dengan qalbinya. Ya. Kalau kita macam hati itu nak ingat sambil lagu. Ya, sebenarnya sebutan itu ada pahalanya, tetapi tak ada zauq. Arab panggil zauq. Sebutan itu ada pahalanya, tapi tak ada zauq. Tapi zauq tidak ada kelazatannya dan tidak memberi kesan kepada pribadinya. Dia tak ada memberi kesan kepada pribadinya. Dia masih lagi pribadinya masih dengan makhluk, hatinya masih dengan makhluk, hatinya masih dengan dunia. Dia ngedit itu pasal ngikut orang ngedit. Maksudnya tak? Orang ngedit dia ngedit. Dia tak? Orang ngedit dia ngedit. Dia tak? Cuba bawa apa makna ilah, tiada yang dicintai. Cuba bawa apa makna ilah, tiada yang dirindui, tiada yang ditakuti, tiada yang ditaati. Illallah. Tiada yang kita harapkan, tiada pergantungan. Illallah. Jadi kita cuba bawa ilah tu, ilah punya makna, konsep ilah tu, cuba bawa dalam masa kita berzikir. Tiada yang kita takut, illallah. Tiada yang kita harap, illallah. Tiada yang kita bergantung, illallah. Tiada yang kita cinta, illallah. Tiada yang kita itu dia. Kena bawa masuk tu. Kalau tidak dia kira lepas itu dia betul dia nunggu bila tu Imam Nabi. Pulak panjang pulak tu Imam Nabi kan. Rupanya tu Imam dia lupa doa kan. Dia panjang di bawah pusing dulu kan. Kebetulan tu Imam tak datang lagi panjang. Siapa dulu mati dia kena baca doa. Lawan kepada zikrullah, yakni nasiyallah, lupa Allah, ataupun lebih juga disebut sebagai
Makanya mungkin mulut menyebut, hatinya lalai. Mungkin mulutnya menyebut la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, hatinya lalai. Jadi apa guna mulut ni? Mulut ni sebenarnya tambahan untuk mengukuhkan hati, ya. Mulut itu sebagai tambahan untuk mengukuhkan hati. Dasarnya adalah hati, ya. Ingat ini sebenarnya adalah dalam hati. Maka implikasi daripada tidak ingat Allah itu tidak lagi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Itu ayat Quran kan? Ala, ketahuilah, ya tak? Ketahuilah bi dzikrillah tatma'innul qulub, akan menenangkan hati. Sebab itu orang dulu rajin bawa tasbih, ya. Rajin bawa tasbih, ya tak? Kita ramai banyak beli tasbih, ya tak? Hadiah-hadiah, ya tak? Tinggi tasbih, ya tak? Jadi disitulah makanya kita kata bahawa banyaklah kita ni kadang-kadang wirid kita pun kita tak ingat Allah, ya. Wirid kita pun kita wirid lah, tapi tak ingat Allah. Banyak kita ingat apa nak buat lepas ni, ya. Apa nak kita buat lepas ni, ya. Yang melipat sejarah jangan kira yang melipat sejarah tu, ya tak? Tengah orang berwirid-wirid, kita terasa kaki kita dah kena cuik, ya tak? Walaupun yang tengah melipat sejarah, tapi apa katanya? Lupa kepada Allah akan menambahkan kerugian, ya, akan menambahkan kerugian. Maknanya di sana ada istighfar yang perlu kepada istighfar. Di sana ada istighfar yang yahtaju ila istighfar. Di sana ada minta ampun yang perlu diminta ampunkan, ya tak? Jadi apa makna minta ampun yang perlu diminta ampunkan? Pasal hatinya tak ada, dipanggil hudur, tak ada, ya, tak ada, hatinya tidak bersama dengan apa yang dia bicarakan. Jadi itu sebenarnya menambahkan kerugian, ya, menambahkan kerugian. Dan juga menghilangkan nikmat kelazatan, ya, kelazatan bermunajat, kelazatan menyebut nama Allah, ya, hilang. Dan menghalangi pengabdian, ya. Justru maknanya kita kata bahawa kita tidak ada rasa kerendahan, keinsafan dalam zikrullah itu. Kita tidak ada rasa keindahan, tidak ada rasa keinsafan, ya, tidak ada rasa apa-apa semasa kita subhana rabbiyal a'la tu, kita tak rasa tu. Sebenarnya masa kita subhana rabbiyal a'la tu, kita kena rasakan sesuatu. Aku ni maha, aku ini serba rendah, Allah itulah yang maha tinggi, Allah lah rabbiyal a'la, Tuhan pula yang maha tinggi. Aku rendahkan diriku separas dengan kakiku ketika ini. Subhana, maha suci Allah, Rabbi, Tuhanku yang a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau tak ada itu, dia menghalangi pengabdian kita. Ada antara sekalian berapa orang yang ramai orang yang sembahyang, ya, bukanlah sembahyang itu mendekatkan dia, bahkan menjauhkan dia, ya. Ya kan, sembahyang kalau dalam keadaan yang kita kata membangga diri, menyombong diri, ya. Dulu kita ingat, ya, suka sembahyang di sejadah masing-masing. Jauh-jauh tu, ya. Teman sejadah teman, mika sejadah mika, ya. Masing-masing dengan sejadah, ya. Itu sebenarnya menghalang pengabdian. Maknanya ketika itu kita ego diri, ya. Ketika itu kita ego diri. Ketika itu sebenarnya kita sedang menyombong. Hamba ni mana boleh sombong, ya? Hamba tidak boleh sombong, ya? Kita disuruh supaya merapatkan hubungan hadu bainal mankibain, ya tak? Hendaklah kita samakan di antara dua bahu kita, ya tak? Dikatakan supaya kita itu staqimu bainal aqdam, samakan antara kaki-kaki kita, dan juga hadu bainal mankibain, samakan bahu-bahu kita. Maknanya ketika itu yang tuannya adalah Allah. Kita itu hamba. Tak ada, jangan bawa status masa itu, ya. Jangan bawa status. Bahkan di samping itu dapat pula menambah dengki. Orang yang lupa Allah, orang lain dapat sesuatu, dia dengki. Ya, orang yang lupa Allah, dia lupa qada dan qadar Allah. Dia ada, Allah dah bagi dia, kamu dengki apa? Dia lupa Allah tu. Orang yang lupa Allah dia gemar berdengki, ya? Orang yang lupa Allah dia gemar berdengki di antara satu sama lain. Sebab orang yang dengki ni gemar protes qada Allah.
gemar protes qada dan qadar Allah, ya tak? Maka timbullah perasaan dengki. Kalau dia tidak lupa pada Allah, dia tak protes qada dan qadar Allah, dia tak akan timbul dengki. Dia yang jadi dengki ni ialah pasal kita kata lupakan Allah tu yang boleh menjadikan seorang dengki dan suka bebel. Suka bebel. Penyesalan ni boleh tak kita kata antara lain ialah bebel. Sebenarnya hendaklah kita apabila sudah ada ketentuan Allah, kita hanya sebut qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jangan menyesal. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Cuba ikut qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sambung. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Lagi sekali. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Las. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Baru tulis kali yang ketujuh tu tulislah. Ya. Qaddarallah, Allah dah takdirkan. Wa ma syaa, apa yang ia mahu, apa yang ia hendak, fa'ala, dia akan buat. Ya tak? Qaddarallah, Allah dah qadarkan. Wa ma syaa, apa yang ia kehendak, fa'ala, dia akan buat. Ya tak? Maka tak timbullah bebel, tak timbullah nyesel. Udah, let's bygone be bygone. Bygone ni bukan macam serangga, bukan. B-Y-G-O-N-E, ya, B-Y-G-O-N-E. Ya tak? Let's bygone be bygone. Ya tak? Sudahlah, yang sudah tu sudahlah. Ya tak? Dia sebenarnya dia terjumpa balik tunang lamanya. Itulah kamu kemarin kalau kahwin dengan aku tak ada susah macam ni. Ya tak? Contoh, ya, jangan mungkin yang lama. Kita ada fail yang baru. Bila buka fail yang lama ni, jadi mesej tau. Cerai langsung ada. Bercerai langsung atau macam mana. Jadi tak usah dibebel-bebel. Kita bila ada benda-benda yang seupama itu, kita letak qaddarallah wa ma syaa fa'al. Itu arahan Nabi, ya tuan-tuan. Nabi kata kamu jangan laula minasyaitan. Kalau begini dah kan jadi begini. Kalau begitu kan jadi begitu. Gitu. Jangan kamu laula tu jikalau tidak, jikalau lah. Jadi tak usah laula minasyaitan, kata Nabi dah. Sebaliknya hendaklah kamu kata Nabi, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ingat Allah dah tentukan, maka ia kehendak, maka ia akan berbuat. Lepas itu kita ada fa idza faragta fansab. Ya tak? Fa idza faragta fansab. Dah selesai satu benda, bangun dan buat pula benda yang lain. Dah selesai satu benda, bangun dan buat pula benda yang lain. Fa idza faragta fansab. Faragta, tak tu anta. Farag tu selesai. Fa idza faragta, habis satu-satu benda, fansab, bangun buat benda yang lain. Jangan dikenang-kenang tak habis-habis. Ya Allah, tanah tu kemarin sebenarnya, ya tak? Patutnya dapat, tiba-tiba dah tak dapat. Itu lepak saudara kamu tu kemarin, dia tu SO, SO. Mudah itu. Ya tak? Mudah itu, ya tak? Jadi kita ada yang depan ni, ya, ada yang depan. Jangan dibebel-bebel. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Diceritakan bahawa sebahagian orang soleh bermimpi. Mimpi orang soleh 1/70 daripada kenabian, ya tak? Mimpi orang soleh itu dalam hadisnya 1/70 daripada kenabian. Ia berjumpa dengan gurunya dalam mimpi, kemudian bertanya kepada guru, apakah kerugian yang lebih besar engkau rasakan? Ya tuan-tuan dan puan, bukanlah mimpi itu menjadi sandaran. Kita sedia maklum bahawa kita punya sandaran Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ya tak? Namun kita kata mimpi solehin, ya tak? Pandangannya menembus hijab. Ya tak? Ya, maknanya pandangannya menembus hijab. Ya, dia melihat dengan penglihatan yang Allah bagi, ya tak? Kan Allah Ta'ala kata apa nama tu dalam satu ittaqi, ya tak? Ittaqi firasatan mu'min.
firasatal mu'min. Jaga, waspadalah dengan firasat orang mukmin. Sebab fa innahu yanzuru bi nurillah, sebab dia melihat dengan cahaya penglihatan daripada Allah. Jadi dah dilarangnya tak usah dah betul, dah tak usah betul, dah. Jadi orang yang soleh terpelihara, yang qazahnya terpelihara, tidurnya pun terpelihara. Jadi yang ditengoknya bukan sia-sia. Kita tak dah, saya tak dah, mimpi keduri sesaja. Elok nak makan, udah kena kerok. Itu tak boleh pakai mimpi itu dah. Rumah sangat mimpi keduri dah. Betul. Elok nak makan, udah kena kerok. Itu yang lapor tu ya. Jadi ini mimpi orang soleh, sebab dia dalam yaqazahnya dia jaga, ya tak? Hatinya, mulutnya, pandangannya dia jaga. Maka dalam tidurnya pun Allah jaga dia. Tak ada dia tengok yang bukan-bukannya tak. Jadi anak murid ni tanya pada gurunya, ya, dalam mimpi itu dia bertanya kepada gurunya, apakah kerugian yang lebih besar yang kau rasakan, ya muallimi, ya murabbi? Guru menjawab bahawa nasyan, ya tak, nasyan Allah, ya tak, maknanya nisyan, ya, maknanya lupa kepada Allah, itulah kerugian yang sebesar-besarnya. Sebab bila lupa Allah, maka manusia itu akan terdedah dengan macam-macam. Cakapnya sudah tidak terpelihara, buat-buatnya sudah tidak terpelihara, niat-niatnya sudah tidak terpelihara, ya tak? Pandangannya sudah tidak terpelihara, ya tak? Bacaan hatinya sudah tidak terpelihara. Dia nampak yang negatif je, ya, dia nampak negatif je. Dia punya bacaan yang tak betul, tak tepat, selalu nampak yang negatif. Dia ni ngaku orang itu, dia tak lain nanti ni, tak gemuk aku lah. Dia mula baca yang negatif tu. Dia mula baca yang negatif. Jadi sebenarnya kita kata bahawa kita mohon supaya jangan kita lupa Allah. Bila kita tak lupa Allah, bacaan kita tak akan negatif. Bacaan kita tidak akan negatif, sebab kita melihat dengan cahaya Allah, kita bercakap dengan kehendak Allah. Jadi maknanya dikatakan dalam hadis qudsi, ya tak, bahawa kalau dah Allah kasih kepada kita, fa idza ahbabtuhu kuntu sami'al ladzi yasma'u bi, ya tak, akulah telinganya yang ia mendengar dengannya, wa kuntu basarahu alladzi yubsiru bi, akulah matanya yang ia melihat dengannya, ya. Jadi kita tak sampai kepada tahap itulah, ya, cakap kita, sembang kita, pemikiran kita mendapat taufik daripada Allah, bukan sekadar hidayah, tetapi mendapat taufik daripada Allah, di mana taufik itu lebih mendalam daripada hidayah. Ramai orang mendapat hidayah, bukan semua orang yang dapat hidayah itu mendapat taufik. Namun sesiapa yang mendapat taufik pastinya mendapat hidayah. Namun bukanlah semua orang yang mendapat hidayah mendapat taufik. Itu yang kita dahulukan taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Pasal taufik lebih tinggi daripada hidayah. Ramai orang dapat hidayah tapi tak dapat taufik, ya tak? Jadi maknanya di situ kita melakukan perkara yang benar pada masanya, pada tempatnya, dan pada orangnya. Itu yang dikatakan taufik, ya. Muwaffaqi, orang ini dipanggil muwaffaq, ya, orang ini dipanggil muwaffaq. Muwaffaq itu orang yang mendapat taufik. Apa buat itu kena pada orangnya, pada masanya, pada tempatnya, ya. Itu dipanggil orang yang muwaffaqi, ya dah, orang yang mendapat taufik daripada Allah, ya, tuan-tuan. Jadi dikata apa di situ? Kemudian dia bertanya, sudah dirawikan, rawi ini diriwayatkan, rawi, riwayat, rawa, yarwi, rawa, yarwi, riwayat. Macam haka, yahki, hikayat. Itu luar Arabiah, bahasa Arab itu, hikayat itu cakap Arab pun. Hikayat itu kan cakap Melayu, cakap Arab. Tapi asalnya haka, yahki, hikayat, rawa, yarwi, riwayat. Jadi orangnya rawi, orang itu yang meriwayatkan. Orang putih kata rawi ini narrator, orang yang
sebahagian mereka bermimpi lalu bertemu dengan Zunnun al-Misri. Di sini dikata al-Masri, maknanya orang Mesir. Ya, Zunnun al-Masri, ya, Zunnun al-Masri. Ada seorang nabi digelar sebagai Zunnun. Apa dia ikan? Nun tu apa? Nun tu kan ikan. Kan ada seorang nabi dikaitkan dengan ikan. Nabi Yunus alaihissalam. Jadi gelar ni ialah Zunnun. Yunus itu gelarannya ialah Zunnun. Ialah Za tu yang mempunyai, Nun tu ikan. Pasal dia kena telan. Dia kena telan, dia dah ikan tadi lah. Maka dipanggil Zunnun. Ada satu surah, wa Zunnuna idh dhahaba mughadiban, ya. Dalam surah apa dia? Ya Allah, surah apa ya? Tapi ingat surah wa Zunnuna idh dhahaba mughadiban. Ya salam. Bagaimana Nun, apa namanya, Yunus alaihissalam ditinggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah pada kaumnya. Seekor pun tak nak ikut. Kan? Seekor tak nak ikut. Regel kaum, lantak ya kaum kena tipu bencana dari Tuhan. Ia pun berjalan tepi pantai, ya. Tiba-tiba nampak kapal. Dia pun gabik, kan? Gabik, kan? Rupanya tak boleh begitu. Dalam dakwah ni kita tak boleh marah. Ya, dalam dakwah ni tak boleh marah. Ya, tak boleh. Jadi Allah Ta'ala hukum Nabi Nabi Yunus, ya dah. Tercempak, ya, tercempak. Dicempak dia demo, ya. Daripada kapal. Datang ikan Nun. Ikan paus, ya. Dia telan, ya. Duduk dalam tu, ada oksigen. Rupanya dalam tu, ya. Ada oksigen, ya. 3 kegelapan, ya tak? 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap laut, gelap malam. 3 kegelapan, ya Allah. Gelap dalam perut tu pun dah cukup dah. Lemah tak tahu nak ngapa kan? Tidak, ya Allah. Itulah yang Nabi Yunus subhanaka, kata Nabi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Bila kita dalam keadaan yang begitu, ingat apa yang disebut oleh Nabi Yunus, sehingga Allah lepaskan dia, daripada kegelapan itu, ya. Jadi inilah ini seorang wali, seorang sufi yang bernama, bahkan digelar ini rasanya, ya, Zunnun al-Misri menjawab. Nak dapatkan detail tentang biodata ni kena baca Risalah Qushairiyah, ya, Risalah Qushairiyah. Ada satu kitab namanya, dah terjemahkan dan ada bahasanya, ruminya, Risalah Qushairiyah, ya. Nah, jadi jawab Zunnun, Allah memanggil aku menghadapnya. Ini seorang wali daripada awliya, ya. Seraya berkata, wahai orang-orang yang mengaku-ngaku, ya, tapi wahai berdusta, hanya ngaku je. Ngaku ingat Allah, ya tak? Ngaku maknanya kita kata berdamping dengan Allah, ya. Tapi pendusta, engkau mengaku cinta pada aku, namun kemudian engkau lupakan aku. Orang yang bercinta mana boleh lupa, ya tak? Santap sirih berkaca-kaca, minum air terbayang-bayang. Itu orang yang bercinta, ya tak? Maknanya antara lain bahasanya ialah santap sirih berkaca-kaca. Masih tu orang makan sirih lagi, ya tak? Sekarang mana ada orang makan sirih, ya tak? Minum air terbayang-bayang. Pasal bercinta kita ni. Hai Allah, ya tak? Patutnya takkan lupalah kepada Allah, ya. Ya tak? Kadang-kadang dalam semayang kita lupa Allah. Allah Akbar, ya. Macam mana kita ni, ya? Dalam semayang pun kita lupa Allah. Dalam zikir itu pun kita lupa Allah. Engkau selalu lupa, ya. Sedangkan hatimu tetap lalai. Itu yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka, antara mohon kita, qalban khashi'an, ya. Minta hati yang khusyuk mengingat Allah. Yang kita mohon, nas'aluka lisanan ratban bidzikrik wa qalban muf'aman bisyukrik, ya. Maknanya, ya Allah, kami mohon kepadamu, memurniakan kepada kami lidah yang basah menyebutmu, ya Allah. Qalban lisanan ratiban bi dzikrik,
mengingatimu, ya, berzikir mengingatimu, dan juga qalban muf'aman bisyukri, hati yang melimpah ataupun hati yang penuh dengan rasa syukur, ya, kepadamu. Jadi tak maulah hati yang lalai, padahal salah betul, ya, padahal umur kian tiada, namun dosamu makin bertambah. Allah Akbar. Ya. Jadi lagi lanjut usia lagi bertambah dosa, lagi lanjut usia lagi bertambah dosa. Itu tanda lalai, tanda lupa ke Tuhan. Ya Allah, kalau kita pohon kepada Allah, lagi lanjut usia lagi ingat Allah, kita mau kurang cakap, dah kurang. Orang kampung kata Allah, ya, Allah, dah kurang dah. Tapi kalau dia bicaranya benar, bicaranya kebaikan. Ya tak? Kalau bicaranya yang boleh mengingatkan Allah, orang kepada Allah, gitu, ya. Bukan tak tak cakap, tidak, tapi bicaranya benar, bicaranya mengingatkan orang-orang kepada Allah, ya tak? Perbuatannya adalah zikrullah, perbuatannya adalah maknanya kita kata mengingatkan orang kepada Allah. Jadi bukan lagi lanjut usia lagi banyak dosa. Inilah orang bertanya pada Zannun al-Masri, ya, Zannun al-Misri, ya, tentang bagaimana, ya, kamu wahai Zannun al-Misri, apakah yang Allah Ta'ala telah lakukan terhadapmu? Katanya Allah memanggilku, seraya Allah berkata, wahai si bulan yang mengaku-ngaku, sebenarnya engkau hanyalah berdusta. Engkau mengaku cinta Allah, tapi hatimu meninggalkan Allah dan lalai daripada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya majlis tahlil itu majlis mengajak kita mengingat Allah. Lalu yang kita ingat Allah itu, yang kita zikrullah itu, kita hadiahkan pahalanya kepada si mati. Bukan hair makan tu. Majlis tahlil, tuan-tuan, sebenarnya bukan hair makan. Hairnya kami berimpun ini, ya Allah, apa yang kami telah bacakan daripada Al-Quran Al-Karim, apa yang kami telah tahlilkan daripada La ilaha illallah, apa yang telah kami selawatkan kepada Nabi kami, jadikanlah ia sebagai ganjaran. Dan daripada ganjaran itu, jadikanlah dia sebagai hadiyatan minna, sebagai hadiah daripada kami, ya tak? Wasilah, sampai kepada si mati. Kemudian rahmat, ya tak? Jadikanlah tahlil kami itu sebagai rahmat. Maknanya ganjaran tahlil itu bertukar menjadi rahmatan minka nazilan, rahmat yang akan turun kepada si mati, ya tak? Wa barakatan syamilah, kami persembahkan kepada Nabi kami, anak isterinya, keluarganya, dan khususan ila ruh al-marhum. Kita sebut nama, kan? Marhum siapa yang baru nikah, kan? Ataupun ruhul marhumah. Jadi semua itu niat kita semua. Bukan makan tu. Jadi dah jatuh makan tu nombor 1. Ingat Allah tu nombor 5. Ya, dah jatuh makan tu nombor 1. Ingat Allah tu nombor 5. Itu yang kadang-kadang dah lari tajuk kita. Sebab itu kalau dalam masjid, kalau tengok ada orang yang ganjil, pelik, ya, tak pernah nampak, tiba-tiba datang, ini mesti nak ngajak peluk dia, ya. Jadi ada seorang tersiok, tak payah berapa orang, tengok doa-doa terima lepas semayang, dia pun dia cakap dengan orang yang ganjil, kan? Sebab tak pernah nampak, kan? Kamu datang ni apa? Tiba-tiba datang nak ngajak minum lagi, ya? Dia tengok doa ni, kan? Allah ni, kan? Ya Allah, ada apa sofa kita perhati dia dah. Lalai betul gitu, ya dah. Lalai, ya dah. Diceritakan pula seorang lelaki soleh berjumpa ayahnya dalam mimpi, ya. Lalu bertanya, wahai ayah, macam mana keadaan kamu? Dalam apa? Sebenarnya bersih pandangan kita dan hati kita, maka bersih mimpi kita, maka kita akan dapat menembusnya, ya, menembus hijab. Berjumpalah kita dengan orang yang soleh, jumpalah kita dengan tok kita, dengan pok kita dan sebagainya, ya. Kadang-kadang dia tegurnya, ngapa kau biarkan cucu aku? Dia tegur, ya tak? Jangan kau mending apa bersekitar berbaik ke? Kadang-kadang orang itu, ya tak? Jadi maknanya benda tu pasal kita kata bahawa Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut al-arwah junudun mujannadah. Kata Nabi, ya tak? Al-arwah,
adalah junud. Apa makna junud? Siapa mana tahu apa makna junud? Junud daripada jund. Apa makna jund? Askar, tentera yang boleh dikerahkan. Dipanggil junudun mujannadah. Dalam hadis kata al-arwah junudun mujannadah. Ya, roh itu adalah tentera-tentera yang boleh dikerahkan. Itu yang kadang-kadang kita jumpa balik. Ngepor kan? Atau saya duduk orang ngepor kan? Tempat dia meninggal tu saya tidur. Banyak kan dia tahu. Terus tengok orang takut masih saya dah takut. Belum ada mati, kita sama-sama mati. So, tapi maknanya oleh kerana pertautan hati, ya tak? Pertautan hati itu kadang-kadang ada benda-benda yang dia maknanya kadang-kadang berlaku, ya. Jadi dalam mimpi orang soleh berjumpa ayah, dia bertanya, wahai ayah, bagaimana keadaanmu ya ayah? Ayah nak meninggal. Ayah mengatakan, wahai anakku, dahulu aku hiduplah, tak ingat Allah. Maksudnya walaupun sedang menyebut nama Allah, tapi tak ingat Allah pun tak jadi. Dalam keadaan dia pegang Oscar, kan? Dia pegang Oscar, kan? Bajunya begini, dia menang anugerah pemilihan kota. Jadi bagaimana perasaan setelah dapat kejayaan? Alhamdulillah. Jadi bagaimana rasanya tahun depan? InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, insyaAllah. Repot berlaku. Tak ada orang repot ni. Tapi tak mahu jawab itu. Ya tak? Maknanya apa? Sebut saja, tapi sebenarnya Allah tak ada dalam hati tu. Ya, sebut saja, Allah tak ada dalam hati. Kadang-kadang orang nikah mekor, Allah kurang satu mata, kata dia. Nikah mekor, udah kata dia Tuhan dah kurang satu mata. Allah terlebih satu mata. Allah Pak Yazid. Model Pak Yazid. Arwah hari ni kita keluar dari sahabat kita kan. Sahabat kita, ya Allah, Pak Yazid Jaafar. Kan? Kamu baru. Kan meninggal semalam. Ya tak? Jadi ni orang pendakwah ni, ya tak? Ya Allah, semula Ustaz Razaliah sekolah lagi. Ya, sebelum Ustaz Razaliah sekolah, kaset-kaset yang Ustaz Pak Yazid Jaafar. Model dia lah tu. Allah kurang satu mata, katanya. Dua salah satu. Salah satu nikah nombor. Dua kurang pula satu mata, Tuhan, katanya. Dua salah macam tu kan. Pak Yazid ni orang teruk, kan? Askar 136, kos 136, ya tak? Itu dia. Pak Yazid ni main. Dia bertanding di Parlimen Pekan. Dia lawak, dia terazak macam tu. Dia Pak Yazid. 78. Dalam tu soal apa ni? Soal bersinar. Ya, soal bersinar. Itu besar jasanya tu, ya, besar jasanya. Baik, jadi katanya apa di situ? Bagaimana diceritakan seorang laki-laki yang soleh, ayahnya kata, wahai anak, dulu aku hidup lalai, ya, maka mati pun dalam keadaan yang lalai, tidak mengingati Allah. Sebab itulah dikatakan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal ayat itu menyeru kepada orang yang beriman tu, ya ayyuhalladzina amanu. Dah tak cukup, ya tak? Benda ni adalah perjuangan daripada sekarang sampai ke akhir hayat. Kita itu sentiasa diikhtiarkan supaya lalai mengingati Allah. Bagaimana usaha tak berhenti, ya tak, syaitan supaya kita lalai daripada mengingati Allah sampai finishing, ya tak? Sampai saat akhir tu lagilah kritikal. Ya Allah, masih tu lagilah kritikal. Finishing ni memang kritikal, semua orang tahu, ya. Semua orang tahu, ya. Kesudahan ni sangat-sangat al-ibratu bil khawatim, ya tak? Pengajaran diambil daripada kesudahan seseorang itu, ya. Jadi kesudahan itulah, maka kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya, itulah kita punya, kita kata tagline kita, ya tak? Jaga, ya tak? Itu husnul khatimah, ya. Jadi katanya di situ bahawa sudahnya saya mati dalam keadaan yang lalai, kata dia, maka inilah habuan yang saya terima. Dalam kitab Zahrir Riyad bahawa Yaqub alaihi salam bersahabat dengan malaikatul maut. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, bapa kepada Nabi Yusuf alaihi salam alaihi
wassalatu wassalam, ya tak? Jadi dia Nabi Yusuf ini dia disebut ya sebagai Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Makna Karim itu yang mulia. Dia yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada cucu kepada yang mulia, cicit kepada yang mulia. Gitu. Ya, Yusuf itu dipanggil Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kita ni tak tahu tu kan? Jadi maknanya di situ kita tak tahu tujuh keturunan kita ni macam mana. Dalam Arab dihafal ni tujuh keturunan kita ni. Dia mesti orang yang boleh menghafal tujuh keturunan kita ni. Tak tahu keturunan yang keenam atau siapa gitu ni. Okey, sebentar. Jadi dalam kitab Sahrir Riyad bahawa Yaqub alaihissalam bersahabat dengan Malakul Maut. Maka pada satu ketika Malakul Maut datang kepada Yaqub. Yaqub berkata, "Wahai Malakul Maut, engkau datang nak ziarah ke nak cabut nyawa?" Malaikat Maut kata, "Datang nak ziarah aja, bukan nak cabut lagi." Lalu Yaqub kata, "Aku mempunyai permintaan." Ya tak? Malaikat Maut tanya, "Apakah permintaan?" Ya tak? Ini kelebihan Allah bagi pada nabi-nabi. Ya tak? Misalnya kita kata bagaimana Nabi Idris, dia pun tak berdialog dengan iblis. Misalnya kan? Itu maknanya Allah nak bagi ya tak? Sebagai karamah, ya, sebagai karamah kemuliaan. Jadi berdialog kepada malaikat maut dengan malaikat maut. Yaqub menjawab, permintaan saya ialah bila ajalku telah dekat dan engkau hendak mencabut nyawaku, hendaklah engkau beritahu aku terlebih dahulu. Macam itu ya. Nabi Yaqub minta begitu. Kalau mereka nak datang nak nyabut nyawa, kabur awal-awal ya. Kabur awal-awal dah. Mereka menjawab, mereka mau jawab, baik. Maknanya baiklah, aku akan mengutuskan kepadamu 2 atau 3 utusan. Baiklah ni dalam bahasa Arab dia boleh kataannya ajal, na'am, ataupun ajal. Pun boleh juga ya. Ajal boleh juga dengan makna baiklah ya. Ajal ya. Baiklah ataupun na'am ya. Aku akan utuskan kepadamu 2-3 utusan untuk kabur yang kamu tu akan diambil nyawanya. Maka ketika ajal Yaqub telah sampai, malaikat maut pun datang. Lalu ditegur oleh Yaqub. Apa yang datang? Nak ziarah ke nak cabut nyawa? Kali kedua ya. Malaikat maut kata dah, kali ni datang bukan ziarah lah, nak cabut nyawa. Macam mana? Kan dah kemarin kita dah ada perjanjian bahawa engkau telah berjanji kepada aku kalau hendak memutuskan 2 atau 3 orang utusan terlebih dahulu sebelum nak cabut nyawa, ya tak? Malaikat maut kata, benar. Aku dah buat dah 2-3 utusan dah aku hantar. Apa pula? Tu cik tengok rambut tu. Rambut tu kan dah putih. Tu utusan tu, ya tak? Satu mesej yang dihantar, signal yang dihantar. Kira dah dekat dia tu. Ya tak? Kulit kendor, uban bertabur, ya tak? Mata kabur, makan bubur. Kat putihnya rambutmu setelah hitam, itu utusan yang pertama, utusan maut. Lemahnya badanmu setelah kuat, dulunya qawi. Kira nak nampur saja, ya tak? Dulu opini kan? Dulu kamu kuat, sekarang ni dah membongkok. Rental ke rental? Ya tak? Ada 2 ya tak kiraan. Rental pun boleh, rental pun boleh, ya tak? 2 rental pun boleh, 2 rental pun boleh. Tak. Dia saya kata kiraan. Saya kata tahu ya. Kan lemah dah badanmu setelah kuat dan membongkoknya tubuhmu ya setelah tegak. Itulah 3 utusan, 3 mesej yang dihantar. Rambut dah mula putih, ya tak? Maknanya kita kata uban bertabur, ya tak? Badanmu sudah mula lemah, dulunya kuat, ya tak? Kalau kita pula kulit kendor, uban bertabur, makan bubur, gigi gugur, ya tak? Dan mula dah kamu itu waman mu'ammirhu nunakhishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadian asalnya. Udah balik berdukung, ya tak? Udah balik dipakaikan orang lapin, udah balik orang sikatkan dan mandikan. Ya tak? Mula tak dengar, mula tak nampak. Bukan tak dengar, tak nampak.
Jadi dikata di situ bahawa itu adalah pesanku wahai Yaqub kepada manusia sebelum dia mati. Jadi aku nak dikaitkan bahawa bila dah ada tanda-tanda itu, kena banyak ingat Allah. Kena banyaklah kita mengingati Allah. Bukanlah sebelumnya tak ingat Allah, tapi kena pecut. Pecutan akhir. Pecutan akhir untuk kita banyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tadi itulah kita kata tadi, kita ni mungkin banyak ingat, ingatkan anak sebenarnya dah jadi isteri orang, ingatkan cucu sebenarnya anak orang. Jadi jangan banyak sangat ingat dunia dah, banyak ingat kepada akhirat. Ini nasihat saya kepada saya sebenarnya. Sebab bila saya cakap itu, yang paling dekatnya ialah saya. Sebab saya cakap, mulut saya paling dekat dengan telinga saya, jauh daripada telinga tuan-tuan. Jadi sebenarnya tujuan saya itu kepada diri saya dan kepada kita semua. Oleh kerana itu nyolong juga, tapi jangan lupa ingat Allah. Nyolong juga mungkin terlambat. Nyolong juga, jangan kita lupa untuk ingat Allah SWT. Sebab itu bila kita nyolong ni dah lalu nyolong tu derah patah. Derah. Saya tengok memang kita nyolong kita di sini ni. Kita tengok nyolong, tapi jangan dibiarkan. Derah patah lagi. Jangan lepas kamu tengok Tambah hari ni saya pun baru tengok hari ni ada 4 pengayu zikar di pondok ni. Ada satu fenomena baru pula dah. Tengok makan rasa tiba-tiba satu demi satu zikar sampai kan. Semua penghuni pondok nampaknya. Tapi yang paling seronok sekali ialah penghulu zikar yang paling kecil. Itu yang kata berzikar Alibaba Piramid yang ni langsung rasa lagi. Itu memang itu pengurusi kelab itu kan. Pengurusi kelab berzikar. Jadi saya bila zikar yang naik 2 orang kan. Umumkan nak beli zikar yang naik 2 orang. Ya, naik 2 orang. Boleh order. Ada di Ipoh ya. Jadi order dengan Pak Mimo ya. Satu RM400. 400 ya? Pada satu zikar 2 orang naik. 2 orang kayu lah ya. Jangan semua nak depan, semua nak belakang. Terbagi 2 zikar ya. Macam kereta Flintstone ya. Seorang nak kanan, seorang nak kiri. Seorang tayar depan, dia pun belakang. Jadi insyaAllah. Jadi slow juga. Jangan lupa untuk ingat Allah. Sebab itu bila dah kita agak berlalu sikit normal malu dalam kita ni kan. Jadi lepas-lepas patah ni ya. Bukanlah maksud tak boleh minum tapi maknanya jangan sampai kita lupa Tuhan ya. InsyaAllah sama-sama.